Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi manna ala man yasha'u min ibadihi bi talabil ilmi syar'i wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dhul fadlil azim. Wa sallallahu wa sallama ala al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din وعلى آله وأصحابه الذين تعلموا العلم في كبر سنهم حرصا لطلبه ونيلا لفضله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada malam ini untuk kita bersama-sama bermuhasabah daripada sudut amalan kita, yang mana tajuk yang diberikan pada malam ini walaupun ianya hanya dengan 3 patah perkataan, iaitu hisab pertama hari kiamat, tetapi ia membawa satu makna yang sangat besar dan juga satu perbahasan yang sangat berat. Sebab perkara ini ramai daripada kita tahu, tetapi tak ramai daripada kita yang mampu untuk nak beramal dan menunaikan haknya dengan sebenar-benarnya. Siapa daripada kita yang tak tahu rukun Islam? Semua kita insya-Allah tahu. Kita ada mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan haji. Tetapi selepas daripada kita beriman kepada Allah, tak ada satu rukun yang lebih penting daripada kita mendirikan salat. Dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muadz bin Jabal ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Muadz, waktu itu dah akhir hayat Nabi. Muadz masa itu sangat muda, tetapi antara sahabat Nabi yang paling faqih, yang paling alim. Nabi hantar Muadz ke Yaman, dan Muadz masa itu tahu, kalau aku pergi kali ini, dia punya perasaan, dia tahu seolah-olah dia tidak akan melihat lagi Nabi SAW selama-lamanya. Apa pesanan Nabi masa Nabi nak utuskan Muadz ke Yaman? Yang pertama sekali Nabi kata, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajar kepada mereka, seru mereka ini mentauhidkan Allah, seru kepada mereka ini supaya beriman kepada Rasul. 2 perkara yang tak ada amalan pun yang kita boleh buat ni sah, melainkan kena ada 2 perkara ini, iaitu asyhadatain. Ini asas dalam agama kita. Tak kiralah kalau kita salat macam mana sekalipun, kita sedekah banyak mana sekalipun, tetapi sekiranya cacat salah satu daripada syahadatain ini, maka rosak segala amalan kita. Dan selepas mereka tahu, mereka beriman, mereka faham, yang pertama sekali Nabi SAW ajar kepada Muadz supaya dakwah kaum yang baru memeluk Islam ini, bagi tahu mereka, fa'limhum annallaha iftarada alaihim 5 salawatin fi yaumin wa lailah. Allah telah memfardukan salat 5 waktu, siang dan malam. Jangan ajar apa-apa yang lain dulu. Kalau kata dia tak sunat pun, jangan suruh dia sunat dulu. Tak payah suruh dia puasa dulu, tak payah suruh dia buat apa dulu. Biar dia boleh faham, biar dia boleh dirikan 5 waktu salat ini dengan baik. Dia boleh faham hasil daripada keimanan dia kepada Allah dan Rasul tu, membuatkan dia mampu untuk nak laksanakan salat 5 waktu ini. Barulah ajar benda-benda lain, rukun Islam yang paling besar, yang paling penting. Tapi kita tahu, insya-Allah saya percaya ramai yang hadir pada malam ini, yang menonton di luar sana, tahu, dan insya-Allah kita semua tidak meninggalkan salat seboleh yang mungkin. Tetapi
apa yang kita nak fokuskan pada malam ini adalah kesempurnaan salat. Kesempurnaan salat yang mana hari ini kita sudah mengabaikan syiar itu. Syiar untuk kita hadir menunaikan salat berjemaah 5 waktu di masjid ataupun di surau, salat berjemaah, satu syiar yang ramai daripada kita sudah abaikan. Sebab apa? Sebab ramai daripada kita kat sini anggap solat jemaah ni sunat je. Bila sunat je tak perlulah kita buat. Orang Malaysia kan, bila sunat ni harus. Kalau makruh tu harus juga. Sunat ni kita tak rasa benda tu nak kena buat. Itu apa yang kita lihat. Tetapi kalau kita nak bincangkan perbahasan ini secara fiqh, kita akan dapati pandangan-pandangan para ulama yang berkaitan dengan salat berjemaah 5 waktu ini, khususnya bagi lelaki. Kita akan dapati pandangan-pandangan yang sangat tegas. Kita akan lihat contohnya ulama-ulama daripada mazhab Hanbali, sebahagian ulama-ulama mazhab Hanafi, sebahagian daripada fuqaha mazhab Syafi'i, mereka yang melihat salat jemaah bagi lelaki ini adalah fardu ain. Maksud fardu ain ni wajib dilakukan oleh setiap individu muslim. Walaupun di sana ada beberapa kekhilafan, tapi kita tolak tepi dulu masalah fiqh ini supaya kita kembali semula kepada apa sebenarnya yang Allah dan Rasulnya tuntut daripada kita. Apa yang benar-benar yang kalau kita nak faham, nak tahu erti menjadi seorang mukmin. Hari ini kalau kita nak tengok orang Islam, boleh tengok masa solat hari raya. Ramai orang Islam, lelaki, perempuan datang solat hari raya. Insya-Allah ini orang-orang Islam lah. Tetapi kalau kita nak tengok seorang mukmin, cuba cari solat orang itu ataupun orang Islam yang hadir masa subuh. Itu satu perkara yang mungkin tak ramai lah. Tak ramai. Di saat ramai orang sedang dibuai mimpi, berapa ramai yang dalam kegelapan malam itu dia sanggup atasi ngantuk dia, dia sanggup korbankan segala-galanya untuk hadir salat berjemaah di masjid. Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata, basyaril masya'ina fi dhulam ila al-masjid fi yaumil qiyamah binurit tam. Berikanlah berita gembira kepada orang yang berjalan ketika dalam kegelapan, maksudnya solat ketika gelap. Dia datang waktu subuh, waktu isyak, mereka berjalan ke masjid. Nabi kata, bagi tahu mereka akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Kita masa dekat akhirat nanti, manusia akan hidup dalam kegelapan yang menerangi dia seten-seten ataupun beberapa amalan-amalan yang dilakukan ketika dia masih hidup. Ketika kita di mahsyar kelak, setiap daripada kita akan ditenggelami oleh air peluh kita. Kerana panasnya masa itu, ada antara kita yang air peluhnya sekadar buku lali dia, ada antara kita yang sekadar lutut dia, ada yang sampai pinggang dia, ada yang sampai ke lehernya, ada yang tenggelam dengan air peluh dia sendiri, berdasarkan kepada amalan masing-masing. Masa tu manusia mencari naungan daripada kepanasan, dan kita nak masuk dalam 7 golongan yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan di akhirat kelak yang akan mendapat naungan Allah
dalam hadis dalam riwayat Sa'id bin Mansur dalam sunannya, riwayat yang dihasankan oleh Al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaih, naungan arasy Allah, manusia masa tu perlukan naung. Macam mana dekat dunia ni, kita tak sanggup dekat Malaysia ni, kalau kita jalan tengah panas tak berteduh tu pun kita dah rasa seksa. Kita nak ada payung, kita nak duduk bawah bumbung. Dekat akhirat kelak, kepanasan ni kita tak boleh nak bayangkan. Masa tu manusia mencari-cari tempat teduhan. Allah kata 7 golongan ini yang akan mendapat naungannya. Salah satunya, 7 golongan ni susah nak buat. Dan salah satunya Nabi SAW bagi tahu, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hati dia sentiasa tergantung di masjid, ingat nak pergi masjid, rindu nak pergi masjid. Saya bagi tahu, topik yang saya ceritakan pada malam ini, benda ni agak sukar untuk kita faham ataupun hayati, melainkan setelah kita istiqamah dan kita amalkan. Sebab ramai orang yang boleh berkata-kata, tetapi nak amal, nak betul-betul faham, nak rasa seronoknya bersalat itu, khususnya salat di masjid berjemaah itu, tak ramai. Nak mencari, nak ternanti-nanti Allah bila disayangkan hamba dia, dia akan mudahkan hambanya itu untuk melakukan amalan yang paling Allah suka. Dan antara amalan yang Allah paling suka dan redai adalah salat ke masjid secara berjamaah. Amalan yang tak ada tolok bandingnya dalam agama. Sampai kalau kita lihat Nabi SAW, Nabi SAW tak pernah tinggalkan salat jamaah di masjid, melainkan ketika baginda bermusafir. Bermusafir sama ada pergi umrah ke, ataupun pergi berperang ke, ataupun ada operasi-operasi agama yang lain. Nabi tak pernah tinggal. Even Nabi, kalau kata Nabi bermusafir pun, Nabi akan salat dengan sahabat-sahabat dia. Sampailah ke akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhir hayat baginda, Nabi dalam keadaan yang nazak, demam yang teramat panas. Dalam riwayat menyebut, Nabi bagi tahu demam panas yang baginda alami 2 kali ganda daripada manusia biasa. Sampai sahabat, sampai isteri Nabi yang berada di sekeliling Nabi pun boleh rasa bahang itu. Nabi minta, bila masuknya waktu salat, Nabi minta sama ada Aisyah ataupun sahabat Nabi yang ada kat situ, curah pada aku ni air. Masa tu Nabi rasa sakit, panas. Demam panas Nabi lebih sakit daripada kita. Nabi minta curah supaya dia rasa sejuk sikit. Bila dia rasa fresh sikit, Nabi akan cuba bangun, minta sahabat papah nak pergi ke masjid. Pengsan tak lalu. Nabi juga seorang manusia, pengsan. Bila Nabi terbangun, Nabi tanya kat sahabat, asallan nas, orang dah solat ke? Sahabat kata, belum ya Rasulullah, kami menunggu kamu. Nabi kata, curah lagi, siram kat aku. Sahabat siram supaya Nabi rasa macam mandi tu segar sikit. Papah aku pergi. Sahabat angkat papah, pengsan. Kali ketiga bangun, pengsan lagi macam tu. Sampai Nabi tahu dia dah tak boleh dah. Sampai ke tahap Nabi tak boleh nak pergi dah. Barulah Nabi minta Abu Bakar pergi jadi imam. Sampai ada kadang-kala tu Nabi pergi jenguk, Nabi buka tirai, tengok sahabat yang tengah solat dekat masjid. Nabi punya concern sahabat punya salat tak pernah Nabi tinggalkan. Bayangkan, kita renung balik, bayangkan dalam agama yang Nabi SAW seorang yang rahim, yang Allah kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah kata Nabi ni seorang yang haris, seorang yang prihatin, raufur rahim, yang penuh dengan sifat kasih sayang.
Nabi sentiasa concern dengan kebajikan sahabat-sahabat dia. Tetapi bila ada orang buta datang kat Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ini rajul darir, seorang yang buta, tak nampak. Aku tak ada orang yang nak pimpin aku pergi ke masjid. Nabi SAW tanya balik kepada dia, atasma'un nida? Adakah kamu mendengar azan? Dia kata, aku dengar. Nabi kata, fa'ajib, sahut. Dalam riwayat lain, orang lelaki itu dia cakap, ya Rasulullah, aku ni buta. Sama ada dia orang yang sama ataupun orang yang lain. Dia kata, ya Rasulullah, aku buta. Aku khawatir kalau dalam perjalanan aku ke masjid, aku akan dimakan oleh binatang buas. Rasulullah tanya soalan yang sama, kamu dengar azan? Dengar. Jawab. Dalam satu riwayat yang lain, lelaki itu tanya, ya Rasulullah, di depan dia, sekeliling rumah aku ni penuh dengan pokok-pokok, susah aku nak pergi masjid, tak ada orang yang nak bawa aku pergi masjid. Nabi tanya, kamu dengar azan? Dengar. Sahut, pergi. Nabi yang sangat peka dengan keadaan umatnya dalam bab salat, macam seolah-olah no compromise. Kamu dengar azan, kamu sahut. Salat dengan manusia. Warka'u ma'ar raki'in. Dalam Quran Allah kata, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Allah tak suruh kita rukuk ataupun sujud bersendirian. Dalam agama, bila disyariatkan salatul khauf, salatul khauf ni adalah salat yang dia punya cara solat tu agak berbeza dalam peperangan. Solat dia ada beberapa barisan, boleh undur, boleh ke belakang, tak payah menghadap kiblat. Yang mana solat dia berbeza dengan solat kita kebiasaan. Tetapi solat ini khusus pada peperangan. Bayangkan dalam keadaan takut sahabat ni, sampai disyariatkan salatul khauf. Mereka takut kalau kita solat normal macam ni, takut kan ada kena serang lah, kena serang hendap. Jadi ada solat khusus yang lain. Tak perlu menghadap kiblat, yang boleh banyak bergerak, yang boleh mufarakah dengan imam sebelum imam bagi salam, dan beberapa keadaan yang kalau kita buat pada ketika kebiasaan kita solat, batal solat kita. Tetapi Allah tak bagi kelonggaran dalam salatul khauf untuk kita salat sendiri-sendiri. Bila disyariatkan salatul khauf, Allah, okey, tak apalah, kamu solat sendirilah kalau kamu takut, tak apa, masing-masing. Tapi jemaah itu kekal, yang berubah beberapa pergerakan, beberapa sifat salat. Kalaulah kita nak kata yang mana lebih ringan, kita akan kata jangan ubah sifat ni, kita solat bersendirian. Tetapi seolah-olah Allah tak bagi kompromis tu. Solat bersama-sama, tetapi sifat dia ada berubah. Allah tak bagi. Sampaikan bila Allah perintahkan untuk kita jaga salat, bila Allah kata hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana. Allah suruh kita jaga salat asar. Berdirilah menghadap Allah dengan penuh kepatuhan. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ayat yang diturunkan masa dalam peperangan. Kalau kamu berperang, tak sempat nak habiskan salat, tak sempat nak berhenti perang, kamu tak sempat pula nak salat, Allah kata dalam keadaan itu tak apalah, salatlah. Niatkanlah kamu bersalat itu ketika mana sedang kamu berjalan, kamu tengah naik kenderaan, tengah berperang, jalan. Salat yang khusus kan, masa peperangan. Tak pernah sekali pun Islam bagi seolah-olah macam kelonggaran itu untuk kamu tak payah salat. Ini kita dengar kan, ada beberapa ajaran yang kata salat ni cukup, dah sampai satu level, dah sampai satu makam, kita boleh salat dalam diri, salat dengan niat je. Salat kita berjalan kaki pun kita dah boleh salat. Subhanallah. Mana contoh yang diambil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia yang paling tinggi makamnya.
Nabi ada segala excuse untuk nak tinggalkan salat, dalam peperangan, dalam sakit, dalam ketika nazak, tapi Nabi SAW tak pernah tinggal. Nabi tetap pergi salat bersama kaum muslimin. Tak ada excuse. Sampai kan di akhir hayat Nabi SAW, antara kata-kata Nabi, antara pesanan Nabi ketika Nabi sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Nabi bisik dekat sahabat dia, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Nabi pesan, bila sahabat tahu Nabi ni nak kena bagi pesan dah hujung usia, dah hujung hayat, Nabi kata as-salah, jaga salat. Wa ma malakat aymanukum, jagalah hak-hak hamba-hamba yang kamu miliki ini, jangan zalimi mereka. Nabi pesan salat. Sedangkan ini sahabat-sahabat yang mana nak banding kita dengan sahabat ni jauh beza lah. Sahabat yang level mereka ni tak payah cerita lah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, masa Abu Lu'lu'ah tikam Umar, hari kewafatan Umar bin Al-Khattab, khalifah ketika itu, bila mana Umar kena tikam, Abu Lu'lu'ah nak cuba lari tapi kena tangkap dengan sahabat, dia tikam diri sendiri. Umar bila kena tikam, dia pengsan. Bila dia terjaga, benda yang pertama diminta kat sahabat dia, bawa bekas air, aku nak ambil wuduk, nak sempurnakan salat yang aku tak dapat, yang aku baru nak salat tadi dah kena tikam. Sahabat dalam kepala dia salat, 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 macam Nabi SAW. Umar, syariat yang telah wujud sekian lama daripada para rasul kita yang dulu, daripada sampai dalam Al-Quran, bila Allah sebut tentang para rasul yang disebut dalam Quran ada 25 orang ni, disebut tentang salat. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati, ya Allah, jadikanlah aku seorang yang mendirikan salat, begitu juga dengan anak keturunan aku. Nabi Ibrahim yang kalau kata dia tak berdoa untuk nak tunaikan salat pun kita tahulah level kekasih Allah ni tak akan sia-siakan salat, tapi dia doa. Dia doa untuk anak-anak dia supaya jaga salat, dirikan salat. Apa doa kita buat anak-anak kita? Ya Allah, jadikanlah dia seorang doktor, ya Allah, bagilah jadikanlah dia seorang yang kaya raya, ya Allah, ya Allah. Tapi ada tak kita selitkan dalam doa kita, ya Allah, jadikanlah aku ini seorang anak aku ini seorang yang mendirikan salat, seorang yang rajin beribadah kepada kamu, seorang muslim, seorang mukmin, apa-apa yang memberi kebaikan diri di akhirat. Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim. Anak-anak Nabi Ibrahim bukan calang-calang para nabi, Nabi Ishaq, Nabi Ismail alaihissalam. Tapi apa Allah kata dekat Nabi Ismail? Allah sifatkan Nabi Ismail dalam Al-Quran, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Nabi Ismail ni adalah seorang yang selalu menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Sifat Rasul. Kalau kita tengok Nabi Musa alaihissalam, ketika mana Nabi Musa ni mendapat wahyu yang pertama, Allah kata dalam Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, sembahlah aku, aqimis salah, dirikanlah salat untuk mengingati aku. Nabi Zakaria alaihissalam, ketika Allah nak bagi tahu berita baik kepada Nabi Zakaria, yang kamu akan mendapat seorang zuriat yang bernama Yahya, sedangkan kamu ketika ini sudah sangat tua. Fanadathul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Malaikat panggil Nabi Zakaria ketika itu dia sedang salat di tempat salatnya, di mihrabnya. Allah memberitahu berita gembira yang kamu akan mendapat anak yang bernama Yahya. Maryam
wanita terpilih yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kepada Allah, wasjudi, sujudlah kepada Allah, warka'i, dan rukuklah kepada Allah, salat. Ketika Allah nak beritahu Maryam itu seorang wanita pilihan, salat ni Allah perintahkan. Nabi Isa alaihi salam masa didoa kepada Allah, wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salah, ya Allah yang telah menjadikan aku seorang yang diberkati di mana aku berada, dan telah berpesan kepada aku dengan apa? Salat. Nabi Shu'aib sebelum tu lagi, awal-awal tu, kaum dia kata dekat Nabi Shu'aib, qalu ya Shu'aib asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Wahai Shu'aib, adakah salat kamu ini yang telah menghalang kami daripada sembahan-sembahan tok nenek moyang kami? Salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada Nabi, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Wahai Muhammad, perintahkanlah kaum keluargamu dengan salat dan bersabar, wastabir. Satu kalimah yang orang kata lebih dahsyat daripada sekadar bersabar, tapi nak suruh sabat, nak suruh istiqamah supaya kamu sabar, sebab Allah tahu salat ini berat. Salat ini berat. Tengoklah bila kita pun, bila kata setiap kali datang peristiwa Isra' Mi'raj, para ustaz, penceramah akan ingatkan kita tentang syariat salat, yang mana daripada 50 waktu Nabi dapat diskaun sampai ke 5 waktu. Nabi Musa bagi tahu umatmu tidak akan mampu, tapi Nabi bagi tahu aku sudah malu. Akhirnya kekallah 5 waktu salat ini yang kita lakukan. Dan apa yang Nabi Musa risaukan itu benar-benar terjadi. Berapa ramai hari ini kita rasa berat untuk nak menunaikan salat. Sometimes sebahagian daripada kita rasa salat ni sebagai satu beban, sebab salat ini sebagai pengganggu kerja-kerja kita. Saya tertarik minggu lepas masa saya pergi ke satu surau bersama dengan sahabat saya. Ada satu tulisan tu dekat surau tu, ditulis dia kata kerja adalah selingan sementara kita menunggu salat. Subhanallah, kata-kata yang bagi saya cukup menusuklah. Hari ini kita dah terbalik. Kita anggap solat tu satu selingan. Hidup kita ni adalah bekerja. Hidup kita adalah kerja kita untuk duniawi, sampai kita sanggup korbankan salat kita. Tapi kata-kata tadi dianggap, dia kata manusia yang betul-betul cintakan salat, dia ternanti-nanti salat. Sementara tunggu salat tu dia bekerja. Maksudnya dia tak akan korbankan dia punya salat tu walau apa pun. Tapi kita kerja itu adalah matlamat, tapi salat itu adalah selingan. Kita tak akan korbankan kerja kita, kita akan korbankan salat kita kalau perlu. Itu banyak yang terjadi sekarang. Sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, ketika kita lahir, ketika anak-anak kita lahir ke dunia, apa sunnah yang dituntut kepada kita? Adakah dituntut kepada kita membacakan ayat kursi ke telinga anak-anak kita? Adakah dituntut kita membacakan Al-Fatihah kepada anak-anak kita? Tak. Antara sunnah adalah, yang disebutkan dalam setengah riwayat, adalah kita azankan. Sebab apa? Di dalam azan itu ada kalimah hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah, ajakkan menuju kepada salat. Hayya 'alal falah, ajakkan menuju kepada kejayaan. Bila kita dalam keadaan buntu, kita perlukan pedoman, kita perlukan bantuan, bimbingan. Nabi galakkan kita untuk menunaikan salat istikharah. Ketika kita rasa diri kita berdosa, kita menunaikan salat taubat. Ketika mana bumi kita kering kontang, kita nakkan rezeki Allah, kita menunaikan salat istisqa.
ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir sebelum kita dikuburkan, kita disyariatkan untuk salat jenazah. Dalam hidup kita ini penuh dengan salat. Agama dah bimbing kita, agama dah bagi isyarat tu kepada kita, tapi kita tak boleh faham lagi, kita tak nampak lagi. Sayang, sebab kita memang nampak benda ni biasa. Kita, alah salat je Ustaz, saya susah sikit Ustaz, saya ada kerja Ustaz, tak mampu saya Ustaz. Berat. Salat hari ini sudah tidak mampu menjadi pendidik kepada kita umat Islam. Ramai orang kata, Ustaz, dalam Quran kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada perkara yang keji dan mungkar. Tapi hari ini kami melihat umat Islam yang menunaikan salat, mereka lah yang antara yang banyak, yang ramai membuat benda-benda yang keji dan mungkar. Macam mana pula Quran boleh kata salat itu mencegah daripada al-fahsya'i wal munkar? Sebab hari ini kita dah abaikan hak-hak salat. Hari ini umat Islam bila menunaikan salat ni, dia dah tak ada dah nak jadikan salat itu sebagai komunikasi antara dia dengan Allah. Sedangkan setiap daripada ayat Al-Fatihah yang kita baca, Allah akan jawab. Tapi betapa ramai hari ini daripada kita yang membaca surah Al-Fatihah tapi kita tidak faham, kita tidak hayati apa yang kita bacakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita puji Allah, tapi kita tak boleh nak imagine kenapa kita puji Allah. Maksudnya kita tak faham kenapa Allah nak kena puji dirinya sendiri dekat sini. Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tak tahu apa maksud daripada kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hari ini kita tak akan boleh hidup, kita tak akan boleh berdiri, kita tak akan boleh makan tanpa ada sifat Rahman, tanpa ada sifat Ar-Rahim daripada Allah. Maliki Yaumiddin, kita nak iktiraf Allah itu sebagai penguasa, sebagai raja. Tak ada mana-mana raja dekat dunia ni yang kita boleh dahulukan selain daripada Allah Maliki Yaumiddin, yang memegang, yang menguasai, raja pada hari pembalasan. Apalah sangat dengan dunia ni, raja yang ada dekat dunia ni sekejap je, bersilih berganti, lepas tu datang keturunan, mati. Kaya mana ke, berkuasa macam mana pun, ke tanah juga dia akan kembali. Tapi kita gagal hayati maksud-maksud ini. Bila mana contohnya raja panggil kita, tiba-tiba datang waktu salat, kita utamakan raja, kita tinggalkan raja bagi sekalian raja-raja. Bila kita ada mesyuarat dengan menteri-menteri, dengan bos kita, kita akan utamakan mereka, kita tinggalkan Tuhan yang memberikan rezeki. Subuh kita boleh bangun awal, kalau pukul 8 pagi kita ada mesyuarat penting, kita ada kena jumpa klien, kita ada sumber-sumber rezeki kita yang nak kita penuhi. Tetapi bila hari Minggu kita tak payah pergi kerja, kita bangun lambat, kita lupa siapa yang memberikan rezeki kepada kita, Allah ataupun bos kita tu. Mana iman kita? Mana yang kita faham dalam Quran, dalam Fatihah yang kita baca Maliki Yaumiddin itu? Kita tak nampak lagi, kita tak rasa. Ada seorang sahabat, dia cerita kat saya lah, satu kalimah lah, sangat-sangat bermakna perkataan dia. Satu hari tu dia ni bos jugalah, tapi dia ada bos lagi lah, satu syarikat antarabangsa, tapi dia Masya Allah orang yang jaga agama dia. Dia dapat seruan untuk nak pergi ke Mekah. Tapi pada masa yang sama, bos dia yang peringkat yang tertinggi ni panggil bos-bos cawangan-cawangan daripada seluruh dunia yang dia ada ni, panggil untuk meeting, datang. Tak salah ke New York macam tu lah. Kena datang, kita ada meeting penting. Ada ramailah yang non-Muslim semua. Dia mungkin salah seorang yang Muslim. Tapi dihantar kat bos dia message, I cannot go, aku tak boleh pergi. Bos dia tanya kenapa? Sebab jawapan dia memang mantap lah. Dia kata sebab aku ada Tuhan yang aku sembah
dan engkau bukanlah Tuhan itu. Jawapan dia ni buatkan bos itu sentap. Dia salin perkataan tu, dia frame, dia letak dalam pejabat dia. Izzah seorang Muslim, kemuliaan seorang Muslim yang mempertahankan agama dia, mendahulukan Allah, agama dia lebih daripada segala-galanya. Yang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah telah muliakan kita dengan Islam. Famahma btaghaina ghairah adallana Allah. Kalaulah kita mencari kemuliaan itu selain daripada Islam, Allah akan hinakan kita. Tapi hari ini kita korbankan syiar kita, kita korbankan salat kita sebab kerja, sebab rezeki, sebab malu, sebab nak enjoy, sebab tengah itu dan ini. Semua itu kita ketepikan. Alah Ustaz, janganlah syadid sangat Ustaz, keras sangat, apalah Ustaz, 5 waktu solat. Cukuplah saya pergi masjid subuh dengan maghrib tu pun saya dah macam wali Allah. Dan orang kita macam itulah. Saya baru ni ada tegur jugalah. Ada satu masa tu nak buat satu mesyuarat. Mesyuarat ni orang-orang agama lah. Jadi salah satu daripada tentatif tu, dia kata kita mulakan meeting ni pukul 4, habis 6.30 salat asar. Saya bila baca tentatif tu, saya marah. Saya hantar dalam grup tu, saya kata kita tak sepatutnya letak asar tu selepas daripada kita meeting. Kita sepatutnya at least kalau kita meeting pukul 4, berhenti solat dalam 4.40 tu, kita solat dulu sama-sama ke, lepas tu kita sambung balik pukul 5, ataupun kita mula lepas asar terus. Kalau tak ubah yang ni, saya hanya akan datang lepas asar. Kata itu nothing, tak ada apa yang boleh dahulukan kita daripada Allah. Kita kena yakin yang itu. Itu apa yang Nabi SAW tunjuk pada, itu yang para salafus salih, para ulama dulu yang tak sanggup nak korbankan salat mereka. Bayangkan Sulaiman bin Mihran al-A'mash. Sulaiman bin Mihran al-A'mash, dia seorang ulama hadis yang besar lah, meninggal lebih kurang tahun 148 Hijrah. Buta A'mash, tapi dia kata 70 tahun aku tak pernah tertinggal takbiratul ula, takbir ihram yang pertama, aku tak pernah miss. 70 years, subhanallah. Ini rekod yang paling banyak saya jumpa lah. Subhanallah, semalam saya baru baca ada satu berita ataupun ada orang sebarkan, seorang lelaki yang dikenali tak pernah miss salat jemaah dia di Masjidin Nabawi dekat Madinah, meninggal 50 tahun. 50 tahun tak miss jemaah dekat masjid tu. Kita akan fikir dia kerja apa? Dia tak ada kerja ke? Takkan 50 tahun dia boleh solat macam tu tak miss? Kita tak faham kan? Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in, antara afdal tabi'in, sebaik-baik tabi'in, dia kata 30 tahun, sepanjang 30 tahun aku hidup ni, 30 tahun ini tak pernah muazzin mengumandangkan azan melainkan aku sudah berada di masjid. 40 tahun aku tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama dengan imam. 40 tahun aku tak pernah nampak tengkuk manusia. Apa maksud tengkuk manusia? Maksudnya aku sentiasa berada di saf hadapan. Maksudnya tak ada jemaah lain kat depan dia dah, melainkan sama ada imam atau dia imam. Dia tak nampak, dia kata itu istilah aku tak pernah nampak belakang manusia ni. Dia kata aku sentiasa salat kat depan. 40 tahun tak pernah miss. Subhanallah. Bila kita nak ada azam macam ni. Ada antara para salafus salih dulu, sakit, jatuh sakit, Ar-Rabi', dia jatuh sakit. Dia minta sahabat dia, papa dia, dua belah ni, angkat dia, heret dia pergi ke masjid. Sampai sahabat dia kata, ya Rabi', kamu ma'zur, kamu, Allah bagi kamu keuzuran, janganlah push diri kamu begitu sekali. Islam ini agama rahmah. Kamu uzur, Allah bagi rukhsah, bagi keringanan, bagi kelonggaran, pengecualian kepada orang-orang yang uzur seperti kamu.
Dia kata, bukankah dalam azan yang aku dengar tadi, dia kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jom kita salat, jom kita menuju kejayaan. Aku nak sahut. Bawa aku. Pergi. Ada antara salaf di malam perkahwinan dia bayangkan baru kahwin ni. Kita ni kalau baru kahwin tak ada dah. Yang kita dengar malam pertama, yang kita dengar lepas tu pergi honeymoon, lepas tu apa. Jangan kacau lah. Tak keluar bilik lah. Tapi salaf ni, Masya Allah, malam tu dia kahwin, malam tu dia pergi solat dekat masjid lagi. Tak pernah miss. Sampai orang kata, ya, wahai Syekh, kamu baru kahwin kot. Isteri kamu kata apa, kamu tinggalkan dia, kamu pergi solat macam ni? Dia kata, isteri yang menghalang suami dia daripada menunaikan salat di masjid bukanlah isteri yang baik. Masya Allah. Dia dahulukan segala-galanya. Subhanallah. Ada seorang salaf lagi, dia kata, yang saya baca, aku tak pernah tertinggal salat takbiratul ula sepanjang hayat aku. Maksudnya mungkin sepanjang dia dah belajar, dia dah tahu dulu. Melainkan satu waktu, iaitu hari di mana ibu aku meninggal. Itu sahaja waktu yang mana aku terlewat, sibuk dah uruskan jenazah ibu dia. Dan kerana dia tertinggal, dia terlambat sikit, bukan terlambat solat, tak sempat takbir dengan imam immediately. Itu pun dia kata, lepas tu aku dirikan salat sunat lebih daripada 25 ataupun 27 rakaat untuk nak gantikan balik, moga-moga aku boleh dapat ganjaran salat jemaah tu. Dia takut tercicir, dia takut kerana sedikit terlewat dia tak dapat ganjaran 27 kali ganda tu. Ini para salafus salih. Adi bin Hatim, dia kata, aku ini sentiasa ternanti-nanti kedatangan waktu salat. Berpuluh tahun, dia kata, tak pernah bila mana muazzin mengumandangkan azan melainkan aku dalam keadaan berwuduk. Tapi jiwa aku ni sentiasa, habis waktu subuh aku dah mula cari waktu zuhur, habis salat zuhur aku cari waktu asar. Macam itulah sampai ke akhir hayat. Bila kita nak ada azam tu, doa pada Allah, kurniakan kita kemampuan itu, kesenangan itu, supaya kita boleh tunaikan hak Allah ini. Ini satu perkara yang sangat rugi kalaulah kita abaikan. Kenapa kita kata rugi? Kalaulah kita betul-betul, wa qalbuhu, tadi kita kata orang 7 golongan yang akan dapat naungan arasy Allah. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hati dia sentiasa nak bila nak pergi masjid, bila nak pergi masjid, bila nak pergi masjid. Hati dia rindu nak pergi salat. Orang yang rindu hatinya kepada salat, bayangkan dia akan 5 waktu itu dia akan sentiasa pergi ke masjid. Salat ni dia ada, dalam salat tu dia ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Of course, bila kita salat, kita menghayati Al-Quran yang dibaca, kita faham di sebalik rukuk dan sujud itu apa ertinya. Semulia kita pun, seangkuh mana pun kita akan letak dahi kita ini di atas tanah. Kita akan tundukkan kepala kita akan rukuk kepada Allah Rabbul Alamin. Kita baca, kita berdiri di hadapan Allah, seolah-olah satu hari nanti di mahsyar begitulah kita akan berdiri di hadapan Allah. Ibadah qalbiyah, penghayatan jiwa tu kena ada. Bukan hanya sekadar ibadah fi'liyah, bukan hanya sekadar ibadah qauliyah yang hanya kita baca dekat mulut, subhanallah, subhanallah, sami Allahu rabbana wa lakal. Itu kata-kata yang kita tak faham, atau bukan hanya sekadar kita gerak atas, tunduk atas, bawah begitu. Bila kita faham erti ini, kita nampak hikmah di sebalik salat 5 waktu. Pagi ada, tengah hari ada, petang ada, nak tukar ke malam ada, malam pun ada. Seolah-olah konsep al-ihsan yang kita belajar dalam hadis Jibril, bila malaikat Jibril tanya kepada Nabi, apakah itu ihsan? Nabi kata, an ta'budallaha ka'annaka tarah.
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, tapi kita tak boleh melihat Allah, tetapi kita tahu Allah melihat kita. Bayangkan bila kita berdiri salat, itu masa yang kita berkomunikasi dengan Allah. Dan Nabi bagi tahu, aqrabu ma yakunu al-'abd ma baina al-'abd wa baina rabbih fi sujud. Waktu yang paling hampir antara hamba itu dengan Tuhannya adalah ketika mana kita sedang sujud. Ketika itulah sepatutnya connection kita antara kita dengan Allah dekat. Kita sentiasa rasa Allah Maha memerhati kita. Paling tidak 5 kali daripada siang sampai malam. Bayangkanlah bila kita rasa Allah itu sentiasa mengawasi kita. Nak tak kita buat dosa, nak tak kita buat perkara keji, nak tak kita buat perkara mungkar, mesti kita tak nak. Bayangkan kalaulah kita ada di office kita, kamera tu belakang kita, hala ke komputer kita tu, ada tak tiba-tiba kita nak berani nak mengular sikit ke, nak buka Facebook sikit, ataupun nak main game sikit? Tak berani kita, sebab kita tahu dekat CCTV tu ada orang sedang memerhati. Bayangkan kita rasakan Allah itu mengawasi kita. Konsep al-ihsan adalah CCTV yang terbaik bagi kita. Salat itu adalah wasilah kita. Kita tak akan berani nak buat perkara keji dan mungkar. Tak sempat kita nak fikir, sebab kita asyik fikirkan salat. Hari ni pukul berapa masuk waktu Zuhur, hari ni pukul berapa masuk waktu Maghrib. Kita asyik fikir tu, tunggu. Kita buat perkara tu, bajet fikir lu. Sat lagi ada orang panggil meeting pukul 12 kat KL. Lepas tu kalau meeting tu nak habis pukul apa, aku sempat tak nak pergi masjid salat. Mungkin kita tak fikir benda tu. Jalan, habiskan meeting dulu lah. Dah pukul 2, pukul 3 habis meeting nanti, and then baru kita salat. Ada tak kita fikir sampai ke tahap tu? Ini yang kita nak tahu sama ada kita ni rindukan salat ataupun tak. Saya kadang antara syarat lah saya bagi kalau orang nak panggil kuliah, especially kuliah tengah hari kan, kata syarat dia tak boleh melangkaui waktu Zuhur lah. Waktu Zuhur mesti kena berhenti. Tak boleh sampai pukul 2 lambatkan salat. Mesti tempat tu at least ada tempat untuk salat jemaah. Kalau tak payah. Itu syarat dia. Sebab kita tak mau miss. Kita rasa sayang. Kalau kita lepas tu ya Allah, ataupun terlewat sikit tu rasa bersalah. Walaupun kita ni kadang tak rasa seperti para salafus salih dulu, dia miss takbiratul ihram pun dia dah menangis dah, sampai tarik janggut, rasa bersalah macam buat dosa besar. Kita tak ada rasa bersalah pun. Di mana iman kita dengan salat yang disyariatkan kepada kita ni? Di mana kita daripada nak merebut banyak ganjaran-ganjaran, ya Allah, kalaulah kita punya jiwa ni, hati kita ni, kita akan dapat banyak fadilat. Bayangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, malaikat akan minta ampun, malaikat akan berselawat doakan kepada orang yang menanti, yang duduk di tempat salatnya di antara azan dan iqamah. Fadilat yang sangat besar. Siapa yang nak tolong minta ampun untuk kita? Kita yang minta ampun untuk diri kita? Sahabat kita ada tak minta ampun untuk kita? Ni malaikat minta ampun untuk kita, doakan untuk kita. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bagi tahu, siapa yang tak miss 40 kali salat takbiratul ihram dengan imam, maka dia akan dibebaskan daripada neraka dan nifaq. Kita semua tak nak masuk neraka, kita semua tak nak jadi orang munafik. Tapi betul ke kita nakkan benda tu? Kalau kita nakkan benda tu, kita akan rebut, kita akan buat. Rumah dekat Pening, mahal ke murah? Mahal kan? Saya rasa banyak lebih mahal daripada dekat Selangor ataupun di KL pun sendiri. Mahal rumah-rumah kat Pening. Katakanlah pengurusi masjid kata, siapa yang datang solat atau buat itu dan ini 5 waktu satu hari, masjid akan hadiah kat dia banglo. Masya Allah. Saya rasa sampai ke belakang sana,
Jalan-jalan tu semua akan penuh, habis jalan-jalan tu semua. Sebab apa? Kita nakkan ganjaran tu. Tapi bayangkan, bila Allah bagi offer tu pada kita, dalam hadis riwayat Abi Daud, Nabi SAW kata, siapa yang jaga 12 rakaat solat sunat rawatib dia tu sehari, Allah akan bina rumah atau mahligai dia dekat syurga. Sehari kita buat dapat satu, esok kita buat dapat satu, lusa kita buat dapat satu. Bayangkan bertahun-tahun kita buat, berapa banyak rumah kita dapat. Bukan di dunia, dekat syurga. Tak nak buat, sebab kita tak berapa sangat beriman. Iman yang kita nak percaya dalam hati tu tak berapa sangat lah. Sebab tu iman ni dia ada naik, dia ada turun, dia ada tinggi, dia ada rendah. Yang akan membezakan antara kita dan kita ni, iman. Orang ni percaya sejauh mana. Rugi kita tak dapat buat salat rawatib kat situ. Nabi SAW jaga 12 rakaat rawatib tu, at least 2 rakaat sebelum subuh, selepas azan subuh tu, rakaat fajar tu, yang Nabi bagi tahu khairum minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tak tahulah nak buat contoh apa yang dunia yang sebaik dengan seisinya. Okeylah, bagilah satu banglo, istana, setiap negara kita ada. Mana lebih baik? Salat 2 rakaat fajar itu lebih baik. Hari ni kita tak nampak, di akhirat nanti kita akan tuai. Siapa yang nak? Saya nak Ustaz, saya nak Ustaz. Ya ke nak? Kalau nak, apa yang kita akan buat? Bayangkan juga pengurusi masjid kata, esok siapa yang solat subuh saf pertama ni, kita akan bagi RM1,000 semua orang. Siapa yang dapat saf pertama, berperang, berebut, kita akan pergi. Ya Allah, kalau aku collect 30 hari ni, aku dapat 30,000 bulan ni dah, tak payah kerja dah. Berebut sebab apa? Nak duit dunia. Kita beriman dengan dunia yang kita nampak depan mata, tapi yang Allah uji yang kita tak nampak depan mata kita itu, kita kurang beriman. Berat kan? Nabi jaga 4 rakaat sebelum zuhur, dah 6 dah. Nabi jaga 2 rakaat lepas zuhur, dah 8 dah. 2 rakaat selepas maghrib, dah 10 dah. 2 rakaat lepas isyak, dah 12 dah. Siapa jaga yang tu setiap hari, Allah bagi rumahnya di syurga. Siapa yang amalkan benda ni selepas dia dengar apa yang saya cakap pada malam ni, saya pun harap saya dapat pahala itu juga. Pahala membimbing, pahala menjadi asbab kepada orang istiqamah. Rugi kita. Nabi SAW bagi tahu lagi dalam hadis, siapa yang mulazamah jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, solat sunat lah, 2 sebelum zuhur, lepas zuhur 2 lagi, Allah akan haramkan dia daripada api neraka. Kita tak berani nak masuk api neraka, kan, tak nak kalau boleh kan. Dosa kita banyak, amalan kita sikit, tak mau. Tapi kita buat, kita konsisten sampai akhir hayat kita. Kenapa kita buat? Sebab kita beriman dengan neraka yang kita tak mau masuk tu. Satu hari nanti bila Allah tanya kita dekat mahsyar, bila amalan kita dibentangkan, Allah nampak kesungguhan kita. Masya Allah, dia ni buat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Kenapa kamu buat? Kenapa kamu istiqamah? Bila kita jawab, sebab aku takut dijamah api neraka. Allah yang simpan rahmatnya dekat mahsyar nanti, 99 rahmat Allah yang Allah simpan dekat akhirat. Satu sahaja Allah bagi, tunjukkan rahmat dia dekat dunia. Dan hadis riwayat Ahmad. Yang rahmat ini kita kongsi ini sama-sama, kasih sayang. Suami cinta isteri, isteri cinta suami, ibu sayang anak, anak sayang ibu, binatang sayang sama sendiri. Kasih sayang yang kita tunjuk dekat bumi ini semua hanya satu daripada 100 rahmat yang Allah nak share kepada kita dekat dunia ni. 99 lagi Allah simpan dekat akhirat. Besarnya rahmat Allah. Kita sangka baik, Allah tak bagi api neraka jamah kita sebabkan kesungguhan kita yang kita tunjukkan tu. Rugi kalau kita tak buat. Sampaikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kata, kalaulah manusia tahu apa yang ada pada saf yang pertama itu, manusia akan datang dalam keadaan yang merangkak. Merangkak ni sifat kepada siapa? Orang yang sakit, orang yang dah
dah lumpuh, orang yang OKU, orang yang mungkin dah tua, dah uzur, tak boleh berjalan, tak apa, aku nak mai merangkak juga. Kalau manusia tahu besarnya ganjaran itu, tapi kita tak sanggup. Takkanlah sampai merangkak, Ustaz. Nak buka mata ni pun berat. Sebab apa? Kita tak nak. Sebenarnya kita tak berapa nak. Orang yang nak dia akan usaha. Selalu kan kita duk bebel kat anak kita kan, kalau kau nak, kau mesti kena buat. Kau tak tunjuk usaha kau tak nak sebenarnya. Ganjaran yang sangat besar, tapi kita abaikan. Ini bukan saja dia punya pesanan ni. Pesanan ni adalah pesanan untuk kita semua, untuk diri saya sendiri, untuk semua. Semoga kita istiqamah dalam menjaga salat jemaah kita, dalam merebut saf yang pertama kita. Sayang kadang-kadang bila saya pergi masjid, biasanya lah saya tengok, sayang ada orang yang datang awal ke masjid tapi dia duduk kat belakang. Kita ni maksudnya kita kalau datang ke masjid, kita nampak renggang depan tu, masuk dulu, penuhkan dulu solat, sebab kita nak ganjaran Allah bagi ni. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW doakan, yusalli, Nabi doakan kepada orang yang di saf yang pertama ni 3 kali, dan saf yang belakang-belakang itu 1 kali. Kita tak mau. Even lebih sedih lagi bila muazzin qamat, Allahu akbar, Allahu akbar, sampailah Allahu akbar yang dah habis qamat, barulah bangun. Itu pun baru macam lenggang-lenggang sikit, macam seolah kau masuk dulu, kau masuk dulu ke depan kan. Patutnya kita rebut yang pertama tu. Ya Allah, manusia masih tak tahu. Manusia masih tak tahu apa yang Allah nak bagi kat saf pertama ni. Nabi bagi tahu, kalaulah manusia tahu, manusia akan berperang, bergaduh, sampaikan akhirnya kena undi. Bayangkan esok duk bergaduh kan, semua, ya aku depan, aku dulu, dah kau semalam. Gaduh, Nabi kata manusia akan mengundi. Okeylah, kita buat undian. Tak aci macam ni kau hari-hari kan. Sebab kan berebut nak. Kadang tu berebut, bergaduh. Tapi sedih, Alhamdulillah dekat Masjid Karwa ni saya boleh rasakan saf itu rapat, penuh. Tapi bila kita kadang tengok sebahagian di tempat-tempat negeri, di Selangor dan sebagainya, saf pertama ni Allah kadang geram je kita tengok kan, bawa sejadah besar-besar, pak. Lepas tu renggang, kosong macam tu kan. Orang belakang pun segan nak pergi ke depan, orang belah sana pun segan nak pergi tepi. Bukan segan, kadang aku punya sejadah ni macam mana. Dia tak mau kongsi sejadah tu. Saya kadang kalau pi nampak gegang je, saya tolak sikit, masuk juga celah-celah tu kan. Kita sayang saf pertama, kita sayang syiar-syiar yang manusia ni semua dah tinggalkan ataupun abaikan. Subhanallah. Saya bagi tahu, orang yang memang siapa yang jaga Allah, Allah akan jaga dia. Ihfazillah yahfazuk. Itu hadis riwayat Tirmizi, itu janji Allah. Saya jumpa orang-orang yang masya-Allah istiqamah dalam salat. Masya-Allah. Orang yang pernah saya tengok, orang yang tak pernah belakangkan salat dalam apa juga kehidupan dia. Dia punya kerja ke, dia punya sibuk macam mana pun, dia akan fikir salat dulu. Kalau kata ada orang nak meeting kan dia akan fikir dulu, jap, dia meeting ni kat mana, sempat tak? Kalau tak sempat nanti kita anjakkan. Ataupun mana tempat yang kita boleh solat, dia akan fikir itu, dia runsing dulu. Dia tak runsing kan, meeting ni dia ada nak bincang apa, alamak takut aku. Tak, dia risaukan solat dia dulu. Tak pernah lah dia miss. Dia mesti akan datang, dia akan solatnya soft yang pertama sekali. Tapi Masya Allah, orang yang saya tengok Allah jaga dia. Tak ada apa yang diminta, dia doa pada Allah, Allah bagi kat dia. Dan itu sahaja dia punya iman. Kita hari ni memang akan cakap, Ustaz, susah lah Ustaz, saya punya kerja ni, kita punya ni, ya Allah, macam-macam kita akan buat excuse. Tapi orang macam dia yang dah iman dia tu, subhanallah, dia dah percaya pada Allah, apa yang Allah nak kata, apa yang Allah nak bagi, lantak pi lah, ada apa kat ini ke, dia tahu, dia kata selagi Allah jaga aku,
tak ada apa yang boleh mudarat pada aku. Kalau Allah jaga aku, tak ada rezeki yang akan hilang daripada aku, sebab Allah itu yang Ar-Razzaq. Dan hadis Nabi SAW beritahu, seseorang itu tak akan mati melainkan setelah Allah sempurnakan rezeki dia. Jangan risau. Jangan risau rezeki kita rasa rezeki kita itu terjejas dengan salat. Kadang-kadang kita duduk dalam meeting yang segan. Kita orang Islam ni kadang-kadang masuk waktu solat pun macam biar je kan. Kita tak rasa macam nak cuba juga untuk nak biar at least biar kita orang Islam ni boleh jaga solat dulu kita dekat masa dan tempat dia. Cuba sedaya upaya sampailah memang tak ada jalan keluar. Dan saya ingat ini berat. Pada zaman Nabi benda ni standard, biasa. Zaman Nabi ni, orang yang tak datang pergi masjid ni, itu orang dah rasa macam ni orang munafik ni. Itu level zaman Nabi. Sebab tu Nabi kata athqalus salati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Seberat-berat solat bagi orang-orang yang munafik ini solat subuh, solat isya lah. Subuh ni kita pun tahu berat nak buka mata kan. Solat isya ni malam ni kadang-kadang ada tetamu mai lah, itulah ini macam-macam lah. Korbankan solat kita dulu. Berat bagi orang-orang yang ada ciri-ciri ni. Nabi pada zaman dia tahu. Dia kata, aku ini bila tengok cari ada muka-muka sekian tak datang ni, aku rasa nak pi rumah dia bakar. Tahu ada ciri munafik. Umar bin Al-Khattab bila jadi khalifah, azan masuknya dia dah pacak kat situ dah. Dan dia dah macam tak sabar-sabar. Dia tak bagi tunggu. Maksudnya kata masuk je waktu qamat. Kalau katakanlah kita dah tetapkan 10 minit, 10 minit qamat, Umar kata kita tak akan tunggu sesiapa. Dia punya sebab dia kata apa, rindu ni nak solat. Dan bila habis solat, dia tengok belakang, ramai orang datang lewat ke apa, dia marah. Dia kata, apa yang buatkan kamu lewat? Apa yang membuatkan kamu orang ni tak datang? Aku ni kalau boleh lah, aku nak suruh aku punya orang pi heret, pi bawa cekak tengkuk orang tu, pi mau mai solat datang sini. Concernnya sahabat-sahabat dengan solat berjemaah ni. Ini kita cerita level biasa pada zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, solat jemaah tu biasa. Tak ada nak kita cerita bab ni macam nak rasa belagak, tak ada. Itu sepatutnya, itu yang sepatutnya. Tapi hari ni bukan kita nak cerita pasal orang nak datang masjid. Nak solat itu sendiri pun subhanallah, berapa ramai orang tinggal, betapa ramai orang tak ambil berat. Sedangkan kalau kita belajarlah dalam fiqah, ulama bincang hukum orang yang tinggalkan salat sengaja ataupun malas, kita takut dengar. Saya pun nak sebut pun rasa macam seram juga. Sebabkan hadis Nabi SAW beritahu, bainar rajul wa bainal kufri aw syirki tarkus salah. Antara yang membezakan antara seorang mukmin itu dan tidak tinggalkan salat, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat itu, maka dia telah kufur. Belum lagi kita nak bincang kufur tu apa. Kufur tu yang sampai mengeluarkan orang tu dalam agama ataupun tidak. Belum lagi kita bincang macam mana kalam ulama terhadap. Kita nak sebut ni rasa macam susah pada zaman ni, sebab ramai orang yang tak solat. Dia berat. Paling tidak kita didik, bawa anak-anak kita, dekatkan mereka dengan solat kan. Didik mereka, bawa anak duduk sekali dengan kita di saf yang pertama kan. Saya pernah lah ada satu kali tu, kalau saya pergi masjid ni, kita seronok bila anak-anak kita ni umur 7 tahun bawa pergi datang solat. Dia datang solat, dia seronok sampai tahap dia akan tanya, nak ikut. Pergi datang solat. Sebelah anak saya tu umur 7 tahun ni ada seorang pakcik tua lah, 70 tahun lebih lah. Dah imam dah qomat dah. Saya celah kat situ lah. Lepas tu dia kata, anak-anak ni patut duduk belakang. Saya dengar macam tu menyerak. Saya kata, tak apa, dia solat sini. Dia ulang lagi, anak-anak ni kena duduk belakang patutnya.
Saya masa tu memang, tapi nak tahan lah, imam nak solat, pakcik pun dah tua kan. Saya kata anak saya akan solat dekat sebelah saya, kata kan. Dan masa tu kita punya geram, sampai solat pun dah macam tak berkhusyuk. Dah terfikir, kalau lepas solat, kalau dia tiba-tiba nak sound, kita pun dah ready. Memang masa tu dah ready nak berperang. Dah ready nak berperang. Sebab kita rasa macam, apa ini anak kita punya seronok datang ke masjid, yang punya kejar sama-sama duduk dengan kita di salat yang pertama. Dia nak tengok kita macam mana kita salat. Dia baca dalam solat dia tu, kadang-kadang dia baca kuat, dia nak berlatih at-tahiyatul mubarakatus salawat. Dia punya kesungguhan. Apa hak anda yang datang lambat, yang ini tiba-tiba nak ke belakangkan anak ini? Koma datang, ngelewa duduk belakang, tak nak penuhkan saf pertama. Bila ada budak yang datang awal duduk di saf pertama, kamu nak tolak dia ke belakang. Banyak cantik. Oh, itu memang tak ada kompromi lah. Itu kan, kita sedih. Sebab kita lebih sedih kalau tak ada budak-budak yang bawa generasi ke depan ni ada di saf-saf ni. Itu lebih kita sedih. Sedih bila saf-saf ni penuh orang tua je kan. Masjid ni penuh orang tua-tua je. Mana anak-anak muda kita kan? Jauh lagi. Sebab itulah kita hari ni salat kita masih lagi tak jadi pencegah kepada kemungkaran, tak menjadi tak cegah kita daripada buat perkara-perkara keji. Sebab itulah agama kita hari ni lemah. Bukan agama kita lemah, tapi kita umat Islam itu lemah. Sebab tiang kita rapuh. As-salatu imaduddin. As-salat itu adalah tiang agama. Rumah kalau tiang dia tak kuat, habis goyang. Itulah sifat. Itu hari ini umat Islam begini. Tapi zaman sahabat dulu, kenapa mereka kuat? Sebab mereka ada Allah. Mereka ada Allah yang jaga mereka. Sebab mereka jaga Allah. Tiang-tiang mereka, tiang agama mereka sudah kuat. Hari ini tiang kita roboh. Romoh, tak kuat lah. Itulah yang nak menjawab tajuk kita pada hari ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan At-Tirmidzi. Nabi beritahu, awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah. Perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat daripada amalan seseorang itu adalah as-salah. Siapa yang lepas, yang berjaya salat dia, maka Nabi beritahu dini najah, berjaya. Siapa yang gagal dalam salat dia, khaba wa khasir, dia rugi, habislah dia, hancurlah dia. Bila dalam hadis ni kata, kalaulah Allah tengok salat kita punya yang wajib 5 waktu ni banyak rompongnya, banyak kekurangan dia, kan, banyak yang kita miss sana sini, Allah akan tengok amalan solat sunat kita, boleh tak tampung. Kalau ada banyak amalan solat sunat kita, dia boleh tampung kekurangan kita pada solat wajib kita. Sebab tu kita kena rajin banyak solat sunat, banyaklah kita kena solat. Niatkan dalam diri kita, insya-Allah mulai hari ini aku cuba at least aku akan bangun 10 minit je sebelum subuh, dapat solat witir sekejap, konsisten pun tak ada masalah. 3 rakaat dulu, mulakan dengan 10 minit dulu, tak fail. Niat dalam hati kita, azamkan aku mesti macam mana pun aku akan pergi ke masjid, surau untuk salat. Walaupun aku sekejap lagi akan harung jam, sekejap lagi aku akan pergi kerja, solat pertama. Kalau memang tahu tempat tu susah, prepare awal pergi solat dekat surau, dekat tempat kerja pun tak ada masalah. Tapi yang penting kita nak wujudkan dalam diri kita ni perasaan rindu, perasaan nak utamakan Allah, 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 Allah dalam hidup kita. Saya ada jumpa masa saya pergi ada program dakwah di Melbourne sebelum ni. Di satu tempat sejuk masa tu pagi. Tempat tu kecil, surau tu dulu gereja tapi dah ditukar kepada surau. Ada seorang anak muda ni. Hari-hari kalau kami pergi situ, dia datang, dia azan, dia jadi imam. Dia azan, dia jadi imam. Saya kagum tengok dia. So saya kata kat dia, masya-Allah, kata kan, apa yang buatkan dia orang asal Lubnan tapi dah pindah berhijrah ke Australia. Apa yang buatkan dia istiqamah macam ni kan? Dia bagi tahu, sekarang ni tak kira lah sejuk ke, panas ke, salji ke, apa cuaca ke, aku balik kerja pukul 4 ke, tidur sempat 1 jam ke, aku mesti akan bangun untuk solat dekat sini.
Maksudnya dekat surau ataupun dekat masjid. Tak pernah miss. Kita kata Masya Allah, nampak dia sempoi. Dia pakai baju jaket. Kalau orang Malaysia ni yang suka judge daripada luar ni, dia ni mat rock ni macam ni kan. Tak, Masya Allah. Sebab dia kata dia dah lalui satu peristiwa yang mana selepas dia baiki hubungan dia dengan Allah, dia kata hidup dia berubah sampai dia boleh rasa kesannya. Dan saya dah jumpa beberapa orang yang memang Masya Allah istiqamah dan konsisten dalam bab ni. Dia akan cerita perkara yang sama. Apa benda yang sama, dia akan cakap, susah saya nak cerita apa yang saya dapat ataupun perasaan ini. Hanya orang yang pernah melalui dia faham, hanya orang yang pernah melalui dia tahu. Sebab apa? Bila Allah nak bagi kepada kita, benda itu kadang-kadang di luar daripada apa yang kita rencana ataupun apa yang logik. Logik kepala kita ni, kalau kita katakan kita tak usaha, tak dapatlah. Yang tak logik, bila kita tak usaha dapat. Tapi itu boleh jadi. Bila Allah nak kata, nak bagi rezeki yang tak disangka-sangka, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Rezeki yang tak disangka-sangka ni yang tak logik ni. Yang disangka ni macam kita kerja lah, setiap bulan masuk gaji apa, itu kita dah jangka lah. Yang tak disangka ni entah sini, ada jalan keluar sini, tiba-tiba kita ada masalah, tiba-tiba Allah bantu, Allah hantar orang. Subhanallah. Memang tak akan boleh kita nak faham benda ni melainkan kita dah rasa. Ini yang kita nak cuba dulu. Pesanan untuk kita semua, cuba dulu tanamkan dalam azam tu dalam diri. Dan bila once kita istiqamah, kita minta, ya Allah, sampai aku pejamkan mata nanti, aku nak istiqamah dalam perkara ini at least aku tak pernah tinggal salat jemaah di masjid. InsyaAllah saya percaya bila kita berjaya istiqamah dalam bab tu, kita tak takut mati lah. Satu perasaan yang kita kata, kalaulah Allah nak ambil nyawa kita sekarang, macam seolah-olah kita dah bersedia. Kita tak takut dah. Tapi apa yang kita takut hari ni, sebab kita tak bersedia nak mati tu. Takut nak mati sebab kita rasa amalan kita tak cukup. Jaga hak Allah. Siapa yang jaga hak Allah, Allah akan bantu dia, suruh dia akan boleh jaga hak manusia. Itulah rahsia kenapa dalam Quran selalu sebut wa aqimus salah wa atuz zakah. Selalu Allah akan sebut salat dan zakat sama-sama. Kenapa? Sebab yang pertama, satu hak Allah, yang zakat hak manusia. Tetapi kedua-dua ni susah kita nak buat. Satu, kita nak kena kongsi, yang solat kita nak kena kongsi waktu kita dengan Allah. Kita nak kena korbankan. Ada urusan-urusan kita, enjoy kita sikit, kita ada sikit nak kena korban masa kita dengan Allah. Zakat ataupun sedekah yang kita nak kena keluarkan ni pun susah nak buat, sebab kita kena kongsikan, kita kena korbankan harta benda kita untuk share, untuk beri pada orang. Dua-dua ni akan main perasaan kita. Kita nak bagi zakat ni kadang-kadang ataupun sedekah, kita akan rasa, alamak, logik kita ni, kalau kita ada RM100, kita bagi RM50, habislah rezeki aku tinggal RM50 je. Aku tadi nak beli burger, nak beli baju ni tak cukup lah, habislah. Itu logik. Salat pun sama. Alamak, kalau aku pergi salat, aku tak pergi meeting ni, aku kena marah, bos marah, habislah aku kena potong, kena turun grade ke apa. Itu logik kita. Macam mana kita nak atasi benda tu? Macam mana kita nak sampai satu tahap yang kita percaya kalau kita buat benda ni, apa yang Allah janji Allah akan bagi. Sebab tu zakat, sedekah, Allah kata susah. Susah kalau kita nak buat yang betul-betul lah. Yang Quran kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan mampu untuk nak memberikan infak apa yang kamu suka. Kamu tak akan dapat ganjaran yang tertinggi melainkan kamu dapat bagi apa yang kamu suka. Kita kalau benda yang kita tak suka memang senang. Ini baju saya dah koyak, Ustaz, ambil lah bagi anak yatim. Ustaz, ni ada baju saya 10 tahun dah tak pakai, baju dah kuning-kuning, bagilah daripada saya tak pakai. Yang itu senang. Tapi nak bagi apa yang kita suka. Kita suka makan lobster, nak belanja orang lobster, susah.
Kita suka pakai baju ni, bag ni, itu ini. Yang kita suka tu kita nak bagi orang. Susah. Kita kena lawan perasaan tu. Kita hanya boleh buat benda tu kalau kita yakin, tak apa, Allah nak bagi aku yang ini, ganjaran lebih besar. Allah kata, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa sahaja yang kamu belanjakan di jalan Allah, Allah pasti akan gantikan. Nak percaya pasti Allah gantikan. Bukan senang. Betul ke Ustaz? Betul ke Ustaz? Kalau saya bagi ni, kalau duit saya tak mai balik macam mana? Susah hidup saya. Itu iman kita. Kita nampak yang tu je. Sama dengan solat tadi. Dua-dua ni memerlukan pengorbanan, memerlukan sacrifice, pengorbanan kita, masa yang kita nak share dengan Allah. Sebab tu Allah selalu sebut aqimus salah wa atuz zakah. Gandingan Allah tak pernah pisahkan antara dua ibadah yang besar ni. Tapi percayalah, kalau kita boleh jaga hak Allah, apalah sangat hak manusia ni kita boleh jaga, insya-Allah. Jadi insya-Allah di akhir waktu ini kita doa pada Allah dengan doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, kan, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Selitkan dalam setiap salat kita, ya Allah, jadikanlah aku dan zuriat aku orang yang mendirikan salat. Sebab salat ini banyak lagi lah kalau kita nak cerita. Kita doa lagi, ya Allah, Allahumma rzuqnal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Ya Allah, kurniakanlah kami hidayah. Petunjuk sangat penting. Kurniakanlah kami istiqamah. Bila kami dah dapat hidayah, dah dapat petunjuk, kami dah tahu, kami dah beramal, istiqamahkan kami. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Kurniakanlah kami penyudah hidup yang baik. Setelah kita istiqamah, biarlah sampai ke akhir hayat kita, biarlah penghujung usia kita itu dalam kebaikan. Kadang-kadang saya jealous tengok orang saleh yang kita tengok, Masya Allah, orang ni saleh, orang ni jaga salat dia, dia meninggal. Kita tengok dia, kita kata, ya Allah, dah habis dah masa ujian dia. Bahagia dia, insya-Allah, bahagia dia. Setakat yang kita kenal dia orang yang saleh, dia dah selesai part dia dan dia dah pergi menuju ke alam barzakh. Kita ni orang-orang yang bongkak, orang-orang yang duk lara, orang-orang yang ni mati. Ya Allah, macam mana nasib dia? Istiqamah tu penting, hidayah tu penting, husnul khatimah tu penting. Minta lagi pada Allah, kurniakan kepada kita kemanisan ibadah, kurniakan kita kemanisan iman, kurniakan kita kemanisan salat. Biar kita rasa seronok nak salat. Macam mana Nabi SAW dia ajak sahabat dia, dia kata, arihna bis salah, jom kita relax dengan salat. Nabi rasa bila salat tu Nabi tenang. Kita hari ni kalau salat tu rasa macam cepat. So enjoy kita kat mana? Enjoy kita dekat Batu Feringgi lah. Boleh mandi kolam, boleh tengok laut, mandi laut. Itu kita punya enjoy, relax kita. Dan macam mana kita nak sampai satu tahap enjoy kita tu pada salat. Macam yang Nabi rasa. Minta kepada Allah kemanisan itu. Tapi Nabi dah bagi tahu kita tak akan boleh dapat halawatul iman melainkan kita dah dapat 3 perkara. Salah satunya apa? Ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang mana bila mana orang tu boleh sampai satu level, dia memang cintakan Allah, dia dahulukan Allah dan Rasulnya lebih daripada pihak mana-mana orang lain pun. Siapa-siapa pun dekat atas dunia, dia dah sampai tahap tu, baru dia boleh rasa halawatul iman. Doa pada Allah. Dan jangan lupa doa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, janganlah Engkau gelincirkan hati kami. Janganlah bila mana kita dah semangat nanti, mungkin lepas kita cerita pada malam ni, esok semangat-semangat, janganlah hati kita tu rasa macam lepas tu down balik. Lepas tu orang kata semangat-semangat hangat tahi ayam, jatuh balik, tiba-tiba dah hilang, terpesong balik. Jangan. Doa pada Allah macam mana Nabi SAW doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, thabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Yes, hati kita ni sentiasa berbolak-balik. Hari ni kita rasa semangat, esok kita tak rasa semangat. Hari ni kita suka, esok kita tak suka. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku ini di dalam agamamu, di dalam ketaatan kepadamu.
minta kepada Allah itu. Sedangkan doa Nabi SAW yang kita tahulah, yang tak pernah miss dah salah, tak pernah abaikan ibadah dia, doa kepada Allah supaya diberikan ketetapan. Apatah lagi kita pada hari ini yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan dugaan, yang penuh dengan syubhah. Ketetapan iman, ketetapan amalan, ibadah itulah yang paling kita perlukan. Hanya dengan berdoa kepada Allah, insya-Allah Allah akan bantu kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalaulah kita betul-betul bersungguh mencari jalan itu untuk berada di jalan kami, jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah pasti akan mudahkan. Allah pasti akan tunjukkan jalan tu. Cuma kita kena bersungguh sikitlah. Kan, jangan macam tak tunjuk usaha langsung. Cari sahabat-sahabat yang saleh, bersama dengan mereka yang jaga solat sama-sama, kita sama-sama saling bagi semangat, saling ingat meringati, insya-Allah itulah ada dalam circle yang baik, barulah kita akan jaga, kan? Jadi saya ingat sekadar itu sahaja dulu apa yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Moga-moga Allah terima amal saleh kita semua. Moga-moga Allah istiqamahkan kita semua di dalam salat, di dalam ketaatan, di dalam kebaikan. Jadilah orang yang bersegera untuk nak dapatkan pengampunan Allah. Jadilah orang yang bersegera untuk berhadapan dengan Allah. Sampai dalam hadis riwayat Abi Daud, Nabi SAW bagi tahu, antara orang yang akan cepat masuk syurga nanti adalah orang yang hampir kedudukan dia dengan imam. Maksudnya kalaulah kita lagi dekat, orang nak dapat saf yang pertama, nak dekat dengan imam, adalah orang yang akan bersegera. Dia kadang-kadang sebelum azan lagi dia dah standby, bukan nak tunggu iqamat baru nak standby. Orang macam ni, al-jaza'u min jinsil amal. Allah akan balas orang itu mengikut jenis amalannya. Dia bersegera datang kepada aku akan bersegera bagi kebaikan kepada dia. InsyaAllah aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.